Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Luqman. Surah Luqman surah ke-31. Ayat yang akan saya baca, ayat yang terakhir, ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Suratul Luqman, surah ke-31, ayat yang terakhir, ayat ke-34, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang mengetahui bila akan berlakunya kiamat. Yang kedua, Allah jua sahaja yang mengetahui bila hujan akan turun. Yang ketiga, dan Allah jua yang mengetahui anak di dalam kandungan. Yang keempat, dan manusia juga tidak mampu untuk mengetahui apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Yang kelima, manusia juga tidak mampu mengetahui di bumi mana dia bakal meninggal dunia. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini, ada 5 perkara yang memang manusia tak mampu untuk mengetahuinya. Pertama ialah soal kiamat. Yang kedua, soal bila hujan akan turun. Terima kasih. Selamat Hari Guru buat Ustaz Syaril Long. Terima kasih pada semua. Bukan guru ni besya-besya je. Kan? Bila hujan nak turun, walaupun kita ada kaji cuaca tu. Tetapi pepatah Melayu ni ada juga yang betul. Sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ni hari-hari hujan. Sepatutnya bulan 5 ni bukan hujan. Bulan 4 betul dia hujan. 5, 6, 7, 8, 9 dia stop kejap. Sekarang hari-hari hujan. Ini akhir zaman. Yang pernah saya baca satu ketika dulu, akan berlaku perubahan cuaca yang tidak menentu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi manusia tak mampu untuk mengetahui bila akan turunnya hujan. Allah saja tahu. Yang ketiga, ya ini anak di dalam kandungan. Ini saya nak kena streskan di sini. Hari ini kalau ada isteri yang mengandung, dia boleh pergi scan. Dia balik bagi tahu, bang, lelaki. Lahir esok, alhamdulillah lelaki. Itu teknologi yang hebat. Itu pun ada juga masa dan ketika tak betul scan tu. Tetapi yang dimaksudkan, tidak ada siapa yang mampu mengetahui anak di dalam kandungan, bermaksud sama ada anak ini anak yang baik ataupun yang sebaliknya. Siapa tahu? Contoh di dunia ni banyak. Di antaranya saya pula. Sehingga kan
arwah ibu saya sendiri terperanjat. Orang Kedah kata terkejut. Macam mana hang boleh jadi ustaz? Itu sebagai contoh saya lah. Sebab dia tahu saya tidak mendapat pendidikan agama, sekolah Inggeris. Kan? Ini yang disebut. Selepas saya resign, bekerja dengan bank selama 16 tahun, Maybank. Sebelum tu saya banyak mengikuti kuliah-kuliah agama. Merata-rata tempat. Dengan tok-tok guru yang alim, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Tuan Guru Haji Saleh Musa, Tuan Guru Haji Hashim Salah, Tuan Guru Haji Abdul Wahab, Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Petai. Itu di antara ulama-ulama yang saya ikut kuliah umumi, kuliah di surau dan masjid. Tiba-tiba bila saya resign meletakkan jawatan, saya masuk pondok. Asas agama tu adalah dah ikut kuliah. Hari ni jadi penceramah, jadi pendakwah biasa-biasa aja. Ibu saya terpanjat. Dia pergi lalu kat satu gerai tu, dia tengok CD lah, zaman dulu CD. Ini macam gambar anak aku ni. Bila dia jadi ustaz? Itu yang kita nak bagi tahu. Kita tak mampu untuk mengetahui bagaimana nasib anak di dalam kandungan. Adakah anak ini anak soleh atau solehah ataupun sebaliknya. Yang penting kita didiklah anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang sempurna, insya-Allah. Yang keempat, kita tak mampu untuk mengetahui apa yang akan kita usahakan pada esok hari. Apa maksudnya? Esok kita dah plan bagian. Adakah yang kita plan itu, yang kita rancang itu akan mendapat kejayaan? Tak, siapa yang tahu. Contoh senanglah. Kita malam ni dah buat solat hajat, esok nak pergi jumpa seorang kaya. Nama dia Mustazah. Orang kaya. Dia dah amin pun. Dengar kaya amin selalu. Melayu ni cukup mau kaya. Kan? Cerita dia. Kan? Kita pun buat solat hajat. Ya Allah, kau bukakanlah pintu hati orang kaya ni, Datuk Seri Mustazah ni. Buat solat hajat malam. Pagi sebelum tu buat lagi 11 duha. Pergi. Dia kata Datuk Seri Mustazah tak ada, dia ada di luar negara. Itulah maksud contoh yang saya boleh buat. Kita hanya ikhtiar. Tetapi sama ada perancangan kita itu akan berjaya atau tidak, kita tak boleh tahu. Sebab tu kalau dalam bahasa mudah, tak ada seorang pun yang mampu mengetahui apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Merancang tidak salah, kata Saidina Ali. Boleh faham lah. Yang kelima, di bumi mana kita bakal meninggal dunia. Ada yang berdoa, ya Allah, matikanlah aku di Mekah. Dia sakit, pergi Mekah. Pergi Mekah, sihat. Tak mati. Balik Malaysia baru mati. Tu cerita dia. Macam saya ni. Tahu macam mana Allah nak bagi kematian saya pun tak tahu. Kadang-kadang naik kapal terbang. Kadang-kadang ETS. Kadang-kadang kereta. Di bumi mana? Sekejap ada Perak. Sekejap ada Johor. Kita tak tahu. Itu tak penting. Yang penting persiapan untuk mati. Jadi pada pagi ni, minta maaf sebab saya ada satu appointment yang cukup penting. Mungkin saya tak akan sebutlah. Cukup penting. InsyaAllah. Saya nak bahas yang pertamanya tadi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Maknanya Allah sahaja yang mengetahui bila akan berlakunya kiamat. Baru-baru ni heboh. Konon-konon dunia nak kiamat lah. Asap hitam akan keluar. Ramadan, 15 Ramadan tak berlaku pun. Itu hadis dhaif lah tu. Saya kata macam mana nak asap hitam, Nabi Isa pun belum keluar lagi, nak kiamat macam mana? Kan? Kita tak payahlah cakap benda-benda yang kita nak sebut pada pagi ini. Walaupun tak ada seorang yang tahu bila akan berlaku kiamat secara tepat, tetapi ada insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau telah menyatakan, yakni tanda kecil akan berlakunya kiamat dan ada juga tanda-tanda besar. Yang kita nak bahas pagi ini tanda-tanda kecil. Ianya berlaku. Sudah berlaku. Saya nak mulakan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Rawahu Muslim. Dengar baik-baik ni. Tak lama hari ni, sebab saya ada appointment. Very, very important appointment. Nah, cukup mustahak. Nanti cerita jadi isu pula. Tak apalah, saya cerita sikit. Cerita sikit. Saya dipanggil ke ibu pejabat polis daerah. Ibu pejabat polis daerah Sungai Petani untuk memberi keterangan. Cerita sikit, nanti mana tahu esok tuan-tuan buka pukul 10 pagi dah tak ada dah. Tu kena tangkap dah tu. Kan? Nak kena tangkap dah. Nah. Ni. Jadi cerita macam tu. Jadi disebut appointment pukul 11.30 dan saya tak mau sampai lewat sebab saya tak suka orang tunggu kita. Biar kita pergi awal. Dia berkaitan dengan satu ceramah politik yang saya di antara penceramah pada malam tersebut. Jadi diminta keterangan satu isu di mana seorang penceramah ini menyebut sesuatu yang agak sensitif tetapi telah disalahartikan oleh mereka-mereka yang membuat laporan. Bukan saya sebut, orang lain sebut. Tapi kita ada malam tu, kita dengar. Kita bukan bini Pak Mat Tempe. Bukan pekak. Kita dengar. InsyaAllah kita akan beri keterangan. Baik. Hadis tadi, yang dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, di mana umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, golongan ini akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab atau bersabda, ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Hari ini menjadi kenyataan. Kita umat Islam telah berjaya ditipu oleh dua golongan ini yang merupakan musuh utama umat Islam. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud, dan selagi tidak akan reda dua golongan ini, mereka tidak akan berdiam diri. Mereka senantiasa merancang, yakni Yahudi dan Nasara, yakni mereka tidak akan reda selagi mana umat Islam tidak mengikuti millatahum, bukan agama mereka tetapi cara hidup mereka. Mereka berjaya. Yahudi baik, Nasara baik, mereka cipta bermacam-macam ideologi, fahaman, ism, di antaranya secularisme, fahaman nasionalisme, sosialisme, kapitalisme. Tuan-tuan tak faham, semua panadol 2 biji, insya-Allah. Ini kita tak pernah terlintas ni. Kita telah ditipu oleh golongan ini. Bila kita menjadi pemerintah,
Kita tidak mengamalkan ajaran Islam, tetapi kita menganuti ideologi sekularisme yang memisahkan politik dengan agama. Saya dah sebut, tuan-tuan boleh cek insya-Allah dalam Gospel Matius, kitab Injil. Bukan originalnya lah, Matius. Dia orang pun ada 4 mazhab. Kitab Injil Matius, tuan-tuan boleh rujuk dalam chapter yang ke-22, verse 16 to 22. Itulah sekularisme. Mereka memisahkan politik dengan agama. Politik suku, agama suku kini diamalkan oleh pemimpin-pemimpin beragama Islam. Mereka tidak menyadari mereka telah mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara. Ini Nasara, Kristian, yang memisahkan politik dengan agama. Siapa yang menyatakan politik suku, agama suku, confirm 3 suku. Dalam Islam tak ada segregation. Tidak ada pemisahan. Air ada air. Kita tak boleh segregate. Dia sangkut. Memisah, oh ini soal agama, ikut Quran. Soal politik, kita ikut cara kita, tak boleh. Mana dari Quran? Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Takkan kita nak tolak ayat ni? Kami turunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu. Kamu nak tahu bab politik, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, semua dalam Quran. Tiba-tiba yang menjadi pemimpin, mereka menganuti ideologi fahaman sekularisme. Barat dah pulang, penjajah dah pulang ke negara mereka, British. Tapi mereka telah menjajah pemikiran umat Islam. Kamu kena pisahkan politik. Kamu perintahlah cara yang kami ajar. Nikah, kahwin, cerai, berai, solat, puasa, zakat, haji, kita ikut Quran. Ini sekularisme. Siapa yang menyatakan tak salah, batal, rosak iman dan Islam. Itu ajaran Kristian, kitab Gospel Matius. Please refer chapter 22 verse 16 to 22 Gospel Matius. Masuk Google, type, tengok. Ini contoh. Begitu juga fahaman nasionalisme, fahaman kebangsaan. Kita Melayu mesti jaga Melayu. Tengok Cina, dia jaga Cina. Jaga bangsa boleh, cinta bangsa boleh, tapi jangan menzalimi bangsa lain semata-mata kerana nak naikkan bangsa kita. Itu tak betul. Adakah Ustaz? Nabi bersabda, hadis Muslim, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al asabiyatu an tu'ina qaumaka ala zulmi. Nabi tak mengaku, ini hadis Muslim, tak mengaku golongan ini bukan umatku. Yang mengajak kepada asabiyah, yang berjuang di atas dasar asabiyah, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Mal asabiyah tu ya Rasulullah? Asabiyah tu benda. Orang Kedah tu menatang apa? Asabiyah ialah kamu tolong bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Kamu menindas bangsa lain kerana nak naikkan bangsa. Ini bukan ajaran Islam. Ini nasionalisme. Sebab tu Islam, I have said umpteen times, dah berkali-kali, kita tak boleh menzalimi walaupun yang bukan Islam, tapi sebagai pemimpin pemerintah wajib berlaku adil terhadap siapa asalkan dia rakyat kita. Ada dari Quran Ustaz? Ya ada. Kita ulang Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apa maksudnya? Dan janganlah kerana kebencian kamu tidak berlaku adil terhadap satu kaum. Jangan kerana kebencian kamu terhadap satu kaum, kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Yang menyokong lagi An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum manusia, hukumlah seadil-adilnya. Apa yang berlaku zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita cerita tempoh hari.
Beliau sebagai presiden, sebagai khalifah, mendakwa seorang Yahudi atau seorang kafir mencuri baju besi beliau. Kedua-dua dihadapkan ke mahkamah. Tetapi oleh kerana Ali, walaupun dia pemimpin, dia ditanya, apa bukti? Apa bukti? Baju ini milik kamu. Dia kata, aku tak ada bukti. Buang kes. Akhirnya si kafir itu memeluk agama Islam kerana keadilan agama kita. Kita tak boleh memperjuangkan atas dasar asabiyah. Nah, yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab, tanya mufti wilayah Sekitar yang baru. Tu semua orang alim semua tu. Kan? Baik. Tuan-tuan dengar sudahlah, tak payah tanya. Saya pun nak pergi ke lain, tengok jam. Kan? Baik. Jadi makna itu di antara tipu daya di mana Yahudi dan Nasrani berjaya. Mereka memesongkan kita, akidah kita, ya, sehingga kita hari ini sudah mengikuti cara hidup mereka. Cuma ada satu hadis sahih ini jangan salah arti. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini banyak yang salah arti hadis ni. Maksudnya, siapa yang meniru satu kaum, maka dia sama seperti kaum tersebut. Ini sekarang ni teknologi ni semua datang pada Yahudi dan Nasara. Ni semua ni. Adakah kerana kita menggunakan iPhone ini kita jadi Yahudi Nasara? Tidak. Jangan salah faham. Asalkan datang pada Yahudi Nasara, semua tak boleh. Ada yang menguntungkan kita. Hari ini tak perlu bawa kitab tafsir, semua dalam ni. Tak perlu bawa kitab hadis, semua dalam ni. Masya Allah. Siapa yang reka? Ya, Yahudi Nasara. Tapi manfaat untuk kita. Ini tak jadi Yahudi Nasara. Yang jadi yang tadi. Kita mengikuti cara hidup mereka. Pakaian seperti mereka, pergaulan seperti mereka, pendidikan mereka ni semua tak betul. Tuan-tuan setuju tak setuju terpulanglah. Saya nak pergi ke lain ni. Baik. Yang kedua hadis yang nak baca ialah hadis Muslim. Ringkas saja. Badir bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini yang Nabi sebut hari ini sudah berlaku. Kalau kita tak nak ikut Quran, tak nak ikut hadis, kita ni bolehkah mengaku seorang Islam? Kan? Saya nak ikut Quran. Saya sedang mengikuti Al-Quran. Saya mengamalkan sunnah. Nampak? Apa dia tu? Dia nak perangat lah. Tak apa. Abang ni. Tak ada abang. Tu dia tulis tu. Tak apa. Tak mau abang ni pun nak kembali. Ini pesanan Nabi. Dan bersegeralah kamu. Nabi dah pesan. Beramal sebelum datang satu fitnah, sebagaimana malam yang gelap gelita. Seseorang itu beriman di waktu pagi, menjadi kafir di sebelah petang, atau di sebelah petangnya beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Kenapa? Apakah kesalahan umat Muhammad di akhir zaman? Di akhir zaman ni, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Mereka telah menjualkan agama mereka. Agama bermaksud iman mereka, untuk mendapat sedikit habuan dunia. Saya tak ingat ayat ni, tapi kita dengar. Yang dikatakan dunia tu memanglah dalam hadis Muslim. Cuma dengar.
Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nabi sebut dunia itu manis dan hijau. Tak dengar lah? Hijau. Kenapa hijau? Karena warna hijau ini satu warna yang mampu menarik perhatian seseorang. Dunia ni manis dan hijau. Tapi ingat, jangan gadai iman, beli kufur kerana nak dapat habuan dunia. Kerana dunia itu disebut dalam surah At-Taubah. Tulis apa yang tulis? At-Taubah surah ke-9 ayat 38. Nah, kita baca sedikit. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Cuba dengar. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Jadi apa rasa nak pelik? Ada orang Melayu mengaku agama Islam, sanggup tergamak menggadaikan iman semata-mata kerana nak mengejar dunia. Dapatlah jawatan, dapatlah gaji yang lumayan, tetapi Islam mereka membelakangi agama, ajaran agama yang mereka anuti. Ini bimbang. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi esok jadi kafir. Ada ayat Quran. Ini ciri-ciri murtad. Innallazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Dia nak sangkut-sangkut macam tak betul lah baca kita rojoknya. Bagi rasa betul dah, itu syaitan. Dia memang dia kacau. Walaupun dia dirantai dia kacau dari jauh kan. Betul, insya-Allah. An-Nisa 137 menyokong hadis Muslim. Tadi kalau Yahudi Nasara saya kemukakan dari Quran Al-Baqarah 120 tentang Yahudi Nasara. Mereka tidak akan berdiam diri. Ini sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman, kemudian kufur, kemudian beriman semula, kemudian kufur lagi. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman semula, kemudian kufur kembali. Allah tambahkan kekufuran mereka, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa dan kesalahan mereka. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sebab apa? Kamu mempermain-mainkan. Kamu mempermain-mainkan agama. Sekejap beriman, sekejap kufur, sekejap beriman, sekejap kufur. Ini dari Quran An-Nisa 137 menyokong hadis riwayat Imam Muslim. Dalam surah Ali Imran ayat 177. Ni apa tulis ni, kata tak siapa pula ni. Tak habis-habis hampa nak condemn pendakwah. Kita berdakwah pun kena, tak berdakwah pun katanya dia kata tu situ kan. Dia sebut innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Ali Imran surah ketiga ayat 177. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menjual keimanan membeli kekufuran. Nampak? Jual iman, beli kufur. Apa yang Allah katakan? Golongan ini tidak mampu nak memudaratkan agama Allah, tidak mampu nak memudaratkan Islam, walaupun sedikit. Tapi ingat,
bagi kamu, Allah sebut azab yang pedih. Hari ini ternyata hadis yang mulia yang saya baca ni, yang disokong dengan ayat-ayat Quran, sedang berlaku. Baik. Setengah jam dah. Seterusnya, yang saya pernah baca satu ketika dulu, di akhir zaman, orang Islam sendiri tidak berminat, tidak suka untuk mengamalkan ajaran Islam yang dia anuti. Hadis riwayat Imam Muslim, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam bermula dalam keadaan dagang, dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Kita dah hurai. Cuma saya nak kait dengan ayat Quran Ali Imran ayat 144. Setelah berita palsu tersebar luas, konon-konon Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh di dalam perang Uhud. Ada segolongan dari kalangan umat Islam, bila dengar ketua telah wafat, meninggal dunia, mereka tak nak lagi meneruskan perjuangan. Turun ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ali Imran 144. Allah memperingatkan kepada tentera-tentera Islam yang telah mendapat satu berita palsu, konon-konon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat atau terbunuh di dalam perang Uhud. Ayat yang bermaksud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau meninggal dunia, wafat atau terbunuh di dalam peperangan, dengar baik-baik, kamu nak berpaling ke belakang? Kamu tak nak terus lagi memperjuangkan agama Allah dengan alasan Muhammad telah wafat? Kamu nak tinggal segala-gala ajaran yang beliau bawa? Allah menyambung firman, siapa yang berpaling ke belakang, tak nak ikut Islam, tak nak ikut Quran hadis, disebut mereka ini sedikit pun tak mampu nak memudaratkan agama Allah. Tetapi Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang yang terus-menerus berpegang teguh, beramal dengan ajaran Islam walaupun dalam keadaan yang begitu sempit, walaupun ditindas dan sebagainya. Itu hari ini hadis Muslim disokong Ali Imran, sehingga terdapat dari kalangan orang-orang Islam sendiri sudah meninggalkan ajaran agama mereka. Nampak cerita itu. Jadi tuan-tuan fikir-fikirlah, kan? Fikir-fikir. Kalau nak ikut ada 4 hadis ni, dah 10:35. Saya nak baca hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'ala jamri. Ini Nabi sebut di akhir zaman, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya umpama menggenggam bara api. Kita buat kerja dakwah, kita bercakap perkara yang betul berdasarkan hadis Quran, pun ada orang tak suka. Orang kata Pak Lebay jual agama. Pak Lebay ni pandai cari hujah-hujah nak mempertahankan
apa tindakan-tindakan mereka. Kita nak bagi tahu Quran memang unik. Apa situasi pun ada jawapan. Tak ada dalam Quran, kita rujuk hadis. Contoh, dulu kita berkawan dengan kafir, sekarang tak berkawan kafir. Dia kata tengok, dia pandai tu kan. Kita sebut yang ajar kita berkawan dengan kafir, kafir yang tak menentang agama Islam. Mumtahanah ayat 8. Tetapi kalau kafir yang pagi, petang, siang, malam menentang agama kita, Mumtahanah ayat 9, Allah tak benarkan kita berkawan. Bukan kita cari dalil nak mempertahankan tindakan kita. Quran unik. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai. Yang duk hentam cahaya penceramah hampa hujah pun tak ada. Kalau hebat sangat, saya ada sebut, lepas Covid ni, kita kumpul semua ustaz-ustaz yang tak sehaluan ni, kita duduk atas satu pentas, kita buat forum perdana. Bawa hujah kamu. Oh, Ustaz Syarif tak betul. Hujah saya, kenapa dia tak betul? Saya akan bawa 4 kitab ni, insyaAllah setiap muka surat, saya nak suruh dia orang pegang. Muka surat ni bab ni. Bukan saya tafsir. Ulama tafsir pun nak tolak. Hang siapa? Itu cerita dia. Nah, jadi makna di akhir zaman kita nak buat kerja Islam ni agak mencabar. Kita tengok di Malaysia ni begitu banyak sekolah-sekolah agama tumbuh seperti cendawan, tetapi tidak mendapat pembelaan. Bahkan susah. Kita terpaksa bertungkus lumus, cari dana ke hulu ke hilir. Tapi ramai yang simpati, macam tuan-tuan dan perempuan yang banyak menyumbang bermula 26 Mac yang lalu sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana menyokong usaha kami ini, insya-Allah. Dia cerita gitu. Makna di akhir zaman umpama menggenggam bara api. Satu ketika dulu di Malaysia ni, cakap politik kena gam, cakap politik ambil tindakan. Kita harap kerajaannya ada, Perikatan Nasional. Kalau nak tangkap pun berlaku adil. Buktikan di mana si pendakwah ni tak betul. Baik ayat Qurannya maupun hadis yang dibaca atau yang dihurai. Tapi kita insya-Allah kita menerima seadanya, sebab ini hadis Nabi. Di akhir zaman buat kerja agama bukan mudah. Kita nak memperjuangkan agama Islam pun bukan mudah. Akhir sekali, golongan yang akan terus memperjuangkan agama Allah ni akan wujud. Tak perlu bimbang. Cuma tadi saya tak bacalah genggam bara api tu. Di antara contoh Al-Anfal ayat 30. Orang buat kerja agama ni ada masa akan dipenjara, ada masa akan dibunuh dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sini, sebab saya dah nak kena pergi ke lain. Akhir sekali yang kelima yang saya sebut tadi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Nabi memberi jaminan golongan dari kalangan umat beliau yang akan terus memperjuangkan agama Islam ini akan wujud sampai ke hari kiamat. Kamu buatlah macam mana, kamu tindaslah, kamu pelekeh, tapi mereka tetap akan memperjuangkan Islam sampai ke hari kiamat. Siapa mereka? Disebut oleh Quran. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 181. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan ada di antara manusia yang kami cipta, kata Allah Subhanahu wa taala, satu golongan. Apa kerja mereka? Allah sebut, yang memberi petunjuk dengan kebenaran agama Islam. Dan dengan kebenaran agama inilah mereka menegakkan keadilan. Ayat ini menyokong hadis tadi. Tu cerita dia. Sebab tu kita terima. Kamu cemohlah, kamu katalah apa pun, tapi kamu tunggu satu hari kalau Tuhan ajar kamu, baru kamu ada akal. Sekarang Tuhan tak tunjuk lagi. Kadang-kadang macam tu lah. Dia kata tengok kami hentam ulama pun tak jadi apa. Dah belum sampai masa lagi. Kamu tengoklah surah Ibrahim esok. Sampai masa Allah hukum kamu.
Ibrahim surah ke-14 ayat 42. Apa yang kamu buat, kamu hina, kamu pelekeh para ulama, para pendakwah-pendakwah. Hari ini kamu hidup bebas. Tak kenapa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Disokong oleh hadis Bukhari. Bila sampai masa Allah nak kenakan musibah, golongan yang zalim tadi, yang mempelekehkan agama, yang menolak agama, mereka tidak akan dapat melarikan diri daripada azab yang bakal menimpa mereka. Justru yang kelima tadi, golongan yang akan terus memperjuangkan agama Islam, insya-Allah akan wujud hingga ke hari kiamat. Jadi cukuplah. Terima kasih. Mudah-mudahan tuan-tuan teruslah menginfak pada tahfiz mutmainah atau tahfiz-tahfiz lain yang nak membeli aku dan Al-Quran, yang nak pergi umrah insya-Allah dengan Bushra Holiday Sdn Bhd, Top Stevia, TM Catering. Jangan lupa subscribe, tekan link yang ada tu. Hari ni tak ada link pun. Original Ustaz Syarilung original, tak ada link hari ni. Ada insya-Allah. Jadi sekadar itulah, sebab saya tak mau lewat sangat kerana dah janji 11.30. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bertemu lagi esok insya-Allah. Kalau tak salah saya, esok tajuknya ialah mati itu pasti. Cerita mati pula. Yang duk hentam ulama, hentam kamu tak pernah fikir kamu pun akan mati, kami pun akan mati, semua kita akan mati. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.